Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil rahli sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Pertama sekali, mula sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada petang ini dapat sama-sama kita bertemu secara live di aplikasi TikTok, yang mana pada petang ini kita akan sambung kembali muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Ialah satu kitab yang amat popular, amat terkenal di kalangan para pelajar pondok, pondok-pondok di seluruh Malaysia lah. Yang mana kitab Risalah Al-Misbahul Munir ini adalah satu kitab yang membahaskan, yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, perkara-perkara mustahil yang tidak ada pada Allah, dan perkara yang harus, sifat-sifat berkaitan Rasulullah, sifat yang wajib, perkara mustahil, dan juga sifat yang harus pada Rasul, dan juga perkara-perkara berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah, mudah-mudahan live kita pada petang ini diberi keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan live ini dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Tak kira sama ada di mana pun anda berada, insya-Allah sama-samalah kita muzakarah, saling ingat mengingati berkaitan dengan ilmu akidah. Ilmu akidah mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi, ulama ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Baik. Baik, sambungan muka surat 5 lah. Muka surat 5 iaitulah rukun iman, ta'rif iman, yang mana sebelum ni kita dah bacalah ta'rif Islam, apa itu Islam, yang mana ulama mengatakan terbentuknya agama itu di atas 3 lah. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Baik, jadi Islam kita dah bahas dah minggu lepas, minggu 2-3 hari lepas lah. Islam kita dah bahas dah. Jadi petang ni kita masuk iman. Apa itu iman? Kita hari-hari kita berkata saya ni orang beriman. Apa maksud iman? Iman tu apa? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kitab ni kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Qala musannif, bermula iman. Yang kata iman tu pada bermula iman itu percaya, ialah percaya hati seseorang. Yang kata iman tu adalah percaya hati seseorang. Percaya saja ke? Tak serta mengaku, yakni kerat putus. Mengaku putus maknanya kerat putus. Bukan sekadar percaya, maknanya kena mengaku. Percaya serta pula mengaku, itu dikatakan iman. Di mana tu tempat percaya, tempat mengaku tu?
di dalam hatinya, hati seseorang. Jadi yang kata iman ni, iman yang kata iman, aku beriman, mereka beriman. Iman tu apa dia? Iman adalah percaya hati seseorang. Percaya tu pula serta mengaku putus. Dia kena mengaku putih. Percaya dan serta mengaku putus tu di mana? Di mana tempat nak percaya tu? Di dalam hatinya, hati seseorang. Jadi tempat percaya tu, tempat nak mengaku tu di dalam hati. Percaya apa tu? Mengaku apa tu? Akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan perkara tadi tu, akan segala perkara tu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak kata orang beriman ni, maknanya kita wajib kena percaya. Di hati kita tu kena ada kepercayaan dan kena mengaku putus. Di dalam hati kita tu lah kena percaya bahawa segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa segala perkara, hukum-hukum, hakam, cerita berkaitan dengan agama ni lah, sama ada perkara tersebut kita boleh nampak ataupun kita tak boleh nampak, kita boleh dengar sahaja. Semualah perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah, hati kita percaya, hati kita mengaku. Itulah dikatakan beriman. Bukan sekadar percaya tapi tak mengaku, tak boleh tak? Dia kena percaya serta mengaku. Apa yang dibawa datang sekalipun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya. Itulah dikatakan iman. Baik, daripada ni kalau orang mengaji ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, dia kata dia terjemahan daripada min tu dengan makna lil bayan. Dia nak terang, yang kata segala perkara yang dibawa datang oleh Rasul tu, apa dia perkara tu? Bayan dia daripada segala pekerjaan agama. Maknanya segala pekerjaan agama. Contoh dia seperti sembahyang, puasa, haji, zakat. Jadi semua tu dikatakan pekerjaan agama. Jadi semua tu kita percaya, kata semua tu dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati kita percaya serta hati kita pun mengaku. Itulah dikatakan beriman. Yang kata segala perkara yang dibawa datang daripada pekerjaan agama. Yang apa ni? Yang diketahui akan dia. Perkara tu diketahui akan dia dengan darurah. Ini dengan jelas, dengan tak payah fikir tilik lagi lah. Dengan darurah, benar, dengan tidak kena fikir, ini dengan tidak payah kena fikir lagi. Tak payah fikir dah, memang semua tu orang tahu. Contohnya semayang, puasa, zakat, budak-budak pun tahu kata benda tu mana benda yang wajib, benda yang dibawa datang oleh Rasulullah. Tak payah kena fikir. Dan bicara, tak payah duk bicara dah, tak payah kena fikir dah perkara tersebut. Bahkan tahu belaka, tahu belaka perkara tu. Tua dan muda, orang tua pun tahu, orang muda pun tahu perkara tersebut. Setengah daripada orang kafir pun tahu juga kata solat itu wajib atas orang Islam. Bukan kata, maknanya perkara tersebut, pekerjaan agama itu, orang bagaimana? Perkara tersebut tak payah kena fikir dah, tak payah duk bicara dah. Bahkan semua orang tahu. Orang tua pun tahu, orang muda pun tahu, bahkan setengah orang kafir pun tahu kata sembahyang itu adalah wajib ke atas orang Islam. Akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama. Jadi pakat tahu belaka dah. Contohnya sembahyang pakat tahu belaka dah. Orang tua pun tahu kata sembahyang tu wajib ke atas orang Islam. Orang muda pun tahu kata sembahyang tu wajib. Bahkan kanak-kanak setengah tu pun tahu. Orang kafir pun tahu kata sembahyang itu wajib ke atas orang Islam. Maknanya perkara tersebut tak payah nak fikir-fikir dah, tak payah nak bicara panjang-panjang. Memang semua orang tahu kata benda tu wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Itu dimaksudkan dengan beriman. Iman ni maknanya hati kita kena percaya,
hati kita kena mengaku segala pekerjaan agama itu yang dibawa datang oleh Rasulullah tu, kita kena percaya. Segala pekerjaan agama tu lah, tu dikatakan iman. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas. Jadi nak jadi iman tu dia terbentuk di atas 6 asas atau 6 tunjang. Yang dinamakan dia 6 asas tadi tu, 6 tunjang tadi tu dengan rukun iman. Yang kata 6 asas 6 tunjang tu adalah rukun iman. Barulah dikatakan terbentuk iman tu. Dia mesti kena ada 6 tunjang lah, 6 asas dia. Yang pertama daripada 6 tunjang tu, 6 asas tu yang dikatakan rukun iman tu, yang pertama apa dia? Percayakan Allah. Percayakan Allah. Percayakan Allah macam mana? Percaya kata Allah tu adalah zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada. Zat dia bukan jirim, bukan jisim. Dia tak macam makhluk. Zat dia bukan macam makhluk. Tu percaya kepada Allah. Percaya kata zat Allah tu ada. Dalil dia alam ini. Alam ini sekejap hujan, sekejap panas, sekejap malam, sekejap siang. Jadi berubah-ubah. Alam ni berubah-ubah. Jadi menunjukkan kata ada Tuhan, ada Tuhan yang mengawal alam ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di hati kita percaya, kemudian kita mengaku kata Allah tu Tuhan kita. Tu dikatakan iman kepada Allah. Makna percaya itu, percaya kepada Allah tu mengaku putus. Kena mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku apa tu? Dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Tuhan yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Jadi hati kita tu percayalah, dan kita kena mengaku kata Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan ni banyak. Sifat-sifat kesempurnaan Tuhan sangat banyak. Yang wajib kita ketahui, mengaji hingga ketahui adalah 20 sifat sahaja. Sedangkan sifat Tuhan ni banyak, tak terkira. Jadi Tuhan ni siapa Tuhan? Tuhan ni ulama menterjemahkan dengan tupanan ataupun tumpuan segala perkara. Jadi Tuhan ni adalah Tuan, Tuan kita, ataupun tumpanan. Semua pakai duk tumpang dia. Tumpuan segala perkara, semua pakai duk bertumpu kepada dia. Tu dikatakan Tuhan. Tuhan. Yang bersifat ia dengan segala sifat-sifat ketuhanan, yakni daripada segala sifat-sifat kamalat, daripada wujud hingga habislah. Sifat-sifat ketuhanan. Sebenarnya banyaklah sifat kamalat dia, banyak. Yang wajib kita mengaji hingga ketahui adalah 20 sifat sahaja. 20 sifat sahaja. Mengikut jalanan Abu Mansur Maturidi. Sekiranya mengikut jalanan Abu Hasan Asy'ari, 13 sifat. Kerana Abu Hasan Asy'ari dia tak bahas, dia tak masukkan sifat maknawiyah, sebab itulah dia jadi 13. Manakala jalanan Abu Mansur Maturidi, dia masuk sekali dengan dia masuk sekali dengan sifat maknawiyah, sebab itulah jadi 20 sifat. Sifat Tuhan ada 20 ke? Tak. Sifat Tuhan banyak. Sifat kesempurnaan Tuhan banyak. Tapi yang wajib kita ketahui hanyalah 20 sifat sahaja. Itu adalah fardu ain. Fardu ain. Siapa tak tahu, dihukumkan orang tersebut berdosa. Tengah ulama kata boleh jadi kafir. Kafir. Sebab dia tak tahu sifat Tuhan, sedangkan wajib hukum dia. Qala musannif, maka jika seseorang itu
Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh, dengan sungguh apa? Sungguh kata Tuhan tu bersifat dengan sifat kamalat tu. Dia tak mengaku dalam hati dia. Dia tak mengaku. Kata Tuhan tu ada sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Begitu. Begitu ini Allah Ta'ala itu Tuhan ada pun sifat kamalat. Ni. Ada padanya. Maknanya dia tak mengaku kata Tuhan itu ada sifat kamalat. Jadi hati seseorang tu sekiranya dia tak mengaku, tentu sungguh kata Allah Ta'ala tu ada sifat-sifat kamalat. Atau ia seseorang tu mengetahui jua, dia hanya sekadar tahu dengan tidak mengaku putus. Dia tahu kata Tuhan tu ada sifat kamalat, tapi dia tak mengaku dalam hati. Dia tak mengaku dalam hati. Apa jadi orang macam ni? Orang macam ni apa jadi? Yang pertama, orang tu dia mengaku putus. Dia tak mengaku putus. Kata tu tentu sungguh Tuhan tu ada sifat kamalat. Ataupun ia seseorang itu mengetahui jua dengan tidak mengaku. Maka orang tersebut jadi apa? Maka adalah ia seseorang tadi tu yang tidak mengaku putus dengan sungguh. Kata Tuhan tu ada sifat kamalat tu. Dia hanya mengetahui tapi dia tak mengaku. Maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Dia tu tak kira tak beriman dengan Allah. Dia kira tak beriman dengan Allah. Dan adalah ia orang itu, orang yang hanya mengetahui sahaja kata Tuhan bersifat dengan sifat kamalat, dengan tidak mengaku di dalam hatinya kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kamalat. Maka dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Maka orang tersebut di sisi Allah dikira kafir, walaupun di sisi manusia dikira Islam. Dia pergi masjid, dia sembahyang, dia mengaji, dia pergi haji, dia pergi Mekah, dia pergi umrah dan sebagainya, zakat, semualah, puasa, pakaian macam orang Islam. Tetapi di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kira kafir. Allah Ta'ala kira kafir. Sebab apa? Sebab dia hanya mengetahui, dia hanya mengetahui kata Allah tu bersifat dengan sifat kamalat, tetapi dia tidak mengaku di dalam hatinya bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kamalat. Habis. Tu. Jadi bahayalah. Jadi kita kena ada dua di dalam hati kita. Yang pertama, kita kena percaya kata Allah tu bersifat dengan sifat kamalat, dan yang kedua, kita kena mengaku kata Allah tu bersifat dengan sifat kamalat. Barulah kita dikatakan orang beriman. Orang beriman. Qala musannif, dan jikalau sembahyang, ni kata kafir di sisi Allah Ta'ala ni. Orang mana ni? Orang yang mengetahui jua kata Allah tu bersifat dengan sifat kamalat, dengan tidak mengaku tu. Dia tahu tapi dia tak mengaku. Di hati dia tu tak mengaku kata Tuhan tu bersifat dengan sifat kamalat. Dia hanya tahu tapi tak mengaku. Orang itu kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jikalau sembahyang, puasa sekalipun, kafir juga di sisi Allah. Ayat ni di sisi manusia itu orang Islam, orang beriman, tapi di sisi Allah dikira kafir. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, walaupun dia pergi haji, zakat dan sebagainya. Punca dia sebab dia hanya mengetahui sahaja. Dia hanya mengetahui sahaja kata Allah tu bersifat dengan sifat kamalat, tetapi hati dia tidak mengaku tidak mengaku kata Tuhan tu bersifat dengan sifat kamalat. Jadi bahayalah, bahaya. Kita tengok Zuhair tu macam Islam lah, macam iman lah. Tetapi di sisi Tuhan dia kira kafir, na'udzubillah. Jadi Islam tu di sisi manusia sahaja, di sisi Allah kafir. Baik, itu yang pertama lah, percaya kepada Allah. Itu pertama bahasan ataupun huraian berkaitan dengan beriman kepada Allah tadi. Satu yang pertama daripada rukun iman tu. Kemudian qala musannif, yang kedua, yakni yang kedua daripada 6 tunjang tu, 6 rukun, yang kedua daripada 6 rukun iman tu apa dia? Percaya akan malaikat. Hati dia percaya, percaya akan malaikat.
Maknanya yang kata percaya akan malaikat tu macam mana? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku putus di dalam hati seseorang akan bahawasa malaikat itu tentu sungguh ada. Jadi yang dikatakan kita beriman dengan malaikat itu maknanya di hati kita ni kena mengaku sungguh, kena mengaku putus sungguh kata malaikat itu ada sungguh. Malaikat itu ada sungguh. Dan ia malaikat itu setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu juga setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Tetapi yang wajib ke atas kita mukallaf belajar hingga mengetahui hanya 10 sahaja. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. 10 tu wajib. Sebenarnya malaikat ni banyak sangat, tak terkira. Banyak sangat jumlah dia. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui jumlah sebenar malaikat itu. Yang wajib ke atas kita mukallaf mengaji hingga reti, hingga percaya dan mengaku adalah 10 malaikat. Ini adalah ketua-ketua saja. Ketua-ketua malaikat. Sebenarnya malaikat ni banyak lah. Malaikat ni banyak. Malaikat ni dia dijadikan daripada nur, cahaya. Manakala kita daripada tanah, daripada air mani. Baik. Jadi kejadian manusia ni 3 lah. Daripada tanah, daripada tulang rusuk dan daripada air mani. Itu peringkat kejadian manusia. Manakala malaikat daripada nur, cahaya. Dia tak makan, dia tak minum. Dia tak macam kita. Baik. Jadi hati kita tu percaya sungguh kata malaikat tu ada sungguh. Dan malaikat itu ada di mana-mana lah. Baik. Khususnya pada majlis ilmu, majlis zikir, iaitulah majlis ilmu. Bila majlis bila kita belajar tu kita ingat Tuhan, tu majlis zikir. Antaranya majlis ilmu agama lah. Maka di situ ada para malaikat yang menghampar sayapnya, yang memohon rahmat, memohon yang beristighfar supaya Allah Ta'ala memohon mengampunkan dosa orang yang berada dalam majlis ilmu tersebut. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, yang ketiganya daripada 6 tunjang ataupun 6 rukun iman tu, percaya akan segala kitab. Percaya akan segala kitab. Kitab dengan maknanya mengaku putus, mengaku di hati seseorang putus, dengan maknanya yakin. Mengaku putus ni maknanya yakin 100%. Tidak ada zan, tidak ada syak, tidak ada waham. Dia mengaku putus. Seseorang hamba Allah lah mengaku tu pula di dalam hatinya seseorang mengaku tu dengan tentu sungguh, dengan tentu sungguh ada segala kitab, dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Ta'ala. Kitab tu datang daripada Allah Ta'ala. Contoh dia seperti Quran, Al-Quran yang kita baca tu. Quran di dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni puak-puak dia adalah Bani Israel lah, umat-umat dia tu. Dan lain-lainnya iaitu Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Injil kalau tak silap saya bahasa dia Ibrani kalau tak silap. Kemudian kitab yang seterusnya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi kita kena percaya, kena mengaku di dalam hati kata kitab tersebut diturunkan daripada Allah Ta'ala, datang daripada Allah Ta'ala.
dan sungguh segala perkara-perkara yang disebut di dalamnya. Maknanya segala perkara, segala hukum, segala cerita-cerita, segala kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab yang telah tersebut tadi, kitab Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, segala perkara-perkara yang ada dalam tu lah, sama ada dari segi hukum-hukum, cerita-cerita perkara sam'iyat, cerita kisah-kisah Nabi dan sebagainya, adalah perkara yang sungguh, perkara yang benar. Tetapi yang sekarang ni hanyalah Al-Quran sahaja yang kita boleh percaya. Yang lain tak boleh lah, sebab yang lain telah diubah lah. Kitab Taurat telah diubah, kitab Injil telah diubah, kitab Zabur pun telah diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi yang sekarang ni yang boleh kita percaya adalah Quran. Kerana Quran adalah satu kitab yang tidak boleh diubah. Tak ada siapa pun yang boleh ubah. Kerana Al-Quran di dalam peliharaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan kata Tuhanlah yang menurunkan Al-Quran dan Tuhanlah yang pelihara dia. Jadi kita yang asal Taurat tak apa, boleh guna. Zabur yang asal boleh, yang Zabur Injil yang asal boleh. Tapi sekarang ni dah tak boleh lah, kerana telah diubah. Telah diubah oleh manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab. Diubah mengikut hawa nafsu mereka. Jadi kitab Taurat yang sekarang tak boleh guna dah. Dah tak boleh lah. Yang boleh guna sekarang adalah Al-Quran sahaja. Yang lain tak boleh lah, sebab telah diubah. Diubah cerita-cerita dalam tu. Baik, jadi yang asalnya yang turun daripada langit tu adalah 104 buah. 104 buah yang diturunkan daripada langit asal lah. Jadi apa ni? Dan dinamakan sekilanya suhuf. Yang 104 buah tu dinamakan suhuf. Kemudian maka Taurat diturunkan atas Nabi Musa dan bacaannya dengan bahasa Ibrani. Taurat bahasa Ibrani. Baik, jadi yang wajib kita tahu tu 4 tu lah. 4 tu: Quran, Taurat, Injil, Zabur. Sebenarnya bukan 4 tu saja, banyak lagi yang turun daripada langit tu. Tapi yang wajib kita tahu 4 tu sajalah. Baik. Jadi hati kita tu kena mengaku apa yang terkandung di dalam kitab Quran, Taurat, Zabur, Injil tu. Apa semua yang tersebut dalam tu kita kena mengaku, kata benda tu adalah benar belaka. Baik, habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Yang keempat daripada 6 rukun iman tu. Yang keempat apa dia? Percaya akan segala rasul-rasul Allah. Percaya akan segala rasul-rasul Allah. Macam mana nak percaya tu? Dengan maknanya mengaku putus, yakni yakin. Seseorang, yakni yakin 100%. Seseorang itu di dalam hatinya kena percaya, kena mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasulullah, ada segala Rasul Allah Ta'ala itu. Ada lah, segala Rasul Allah Ta'ala itu ada. Dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka menyampaikan kepada umatnya. Segala perkara yang telah disampaikan oleh mereka kepada umat masing-masing adalah perkara tersebut adalah perkara yang benar, perkara yang sungguh, bukan perkara reka-rekaan. Kerana mereka menyampaikan berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib ke atas kita mengaji hingga mengetahui adalah seperti mana yang tersebut di dalam Al-Quran, 25 orang sahajalah. 25 orang sahaja Rasul, iaitu start pada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku khilaf, ada yang mengatakan 1000 lebih Nabi. Nabi 1000 lebih ada juga. Dan ada kata 313. Tapi Nabi tak semestinya Rasul. Sebab Nabi ni adalah seorang lelaki yang disampaikan wahyu kepadanya dan tidak pula disuruh menyampaikan kepada umatnya.
tu Nabi. Tapi kalau Rasul, seorang lelaki disampaikan wahyu kepadanya dan dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Beza dekat situ saja. Kalau Rasul wajib menyampaikan, kalau Nabi tak wajib sampaikan. Tapi yang 25 orang Nabi itu, lagi Rasul itu, start daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah Rasul lagi pula Nabi. Nabi lagi pula Rasul. Maknanya mereka wajib menyampaikan segala wahyu yang diturunkan kepada mereka. Itu. Jadi apa yang telah mereka sampaikan kepada umat masing-masing, sama ada dari segi hukum, dari segi cerita-cerita dalam kitab-kitab masing-masing lah. Kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran, cerita berkaitan dengan cerita berkaitan dengan azab neraka, nikmat syurga, hukum-hukum, cerita-cerita dan terdapat dalam Quran itu, semua itu adalah perkara yang benar-benar belaka, perkara yang sungguh, tentang hari kiamat, tentang orang munafik dan sebagainya. Semua itu adalah benar belaka, yang wajib kita beriman dan percaya. Kata segala perkara yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul pada umat masing-masing adalah perkara yang benar. Itu dikatakan iman kita kepada Rasulullah, Rasulullah. Yang wajib belajar 25 orang lah. Tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, yang kelimanya daripada 6 rukun iman. Apa dia? Percaya akan hari kiamat. Percaya akan hari kiamat. Hari kiamat ni maknanya dia berasal daripada qama yaqumu qiyamatan, maknanya hari berdiri, hari bangun kembali daripada kubur. Sebab kita semua bila mati, bila sampai hari kiamat nanti akan dibangunkan semula daripada kubur masing-masing. Tu. Setelah mana malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka segala manusia akan bangun semula daripada kubur masing-masing. Tu. Dengan maknanya, macam mana kita nak percaya akan hari kiamat tu? Dengan maknanya mengaku, yakni mengaku putus. Mengaku yakin 100%, itu maksud mengaku putus. Mengaku putus seseorang, mengaku di mana? Di dalam hatinya seseorang, dengan tentu sungguh ada hari kiamat. Jadi kena mengaku sungguh kata di hati kita, kena yakin sungguh kata hari kiamat tu ada sungguh, berlaku sungguh. Bila-bila masa jua, berlaku tu bila-bila masa, ikut kehendak Allah Ta'ala. Nak berlaku kiamat tu bila? Bila-bila masa sahaja, mengikut kehendak Allah Ta'ala akan datang berlakunya. Tapi yang kita yang Nabi sebut tu hari Jumaat lah kan, berlaku hari kiamat hari Jumaat. Jumaat bila? Wallahu alam. Semua tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita manusia ni tak dapat nak tentukan bilakah nak berlakunya hari kiamat. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui bila berlaku tersebut. Jadi manusia ni dia hanya ramalan sajalah. Ramalan saja. Yang benar sekali adalah dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Yang mana hari kiamat itu berlaku amat-amat dahsyat lah. Yang kita tengok di dunia ni tak dahsyat lagi. Gempa bumi apa tu biasa saja. Tapi hari kiamat lagi dahsyat. Yang akan melihat berlakunya hari kiamat itu hanyalah orang kafir tulin saja. Orang kafir tulin sahaja yang melihat bagaimana keadaan hari kiamat tersebut. Yang mana orang Islam, orang iman ni semuanya matilah. Allah Ta'ala permatikan semua. Yang boleh melihat hanyalah orang kafir tulin sahaja ketika itu. Jadi kita mohonlah kepada Allah supaya Allah Ta'ala matikan kita sebelum berlakunya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tak boleh lihat lah. Kita tak lihat macam mana keadaan hari kiamat tu. Amat dahsyat, amat menakutkan sekali. Sehingga kan orang yang hamil pun boleh gugur kandungannya disebabkan terkejut dengan takut dengan kiamat tersebut. Tapi hari kiamat pasti akan berlaku. Bila? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala,
Yang keenam, ini yang terakhir daripada rukun iman, yang wajib kita sebagai orang Islam beriman ni kena percaya dan kena mengaku di dalam hati kita masing-masing. Yang keenam pada percaya dengan qada, percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya, macam mana nak percaya dengan qada dan qadar ni? Dengan maknanya qada itu penentuan. Qada itu penentuan yang telah menentu akan penentuan itu Allah Ta'ala, ini oleh Allah Ta'ala, dengan iradah, yakni dengan iradah, yakni pada masa azali lagi. Maknanya qada tu adalah penentuan Allah Ta'ala terhadap sesuatu tu, penentuan sesuatu itu sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Contohnya, di azali Allah Ta'ala tentulah kita ni nak mati hari apa. Tentulah di azali nak mati hari apa, nak kahwin hari apa, masa mana, nak apa ni, nak dapat anak hari apa, anak lelaki ke anak perempuan ke, semua tu telah ditentu oleh Allah di azali lagi. Tu dipanggil qada, penentuan Allah Ta'ala di azali. Apa yang nak berlaku di dunia ni, sama ada perkara tersebut telah berlaku, sama ada perkara tersebut sedang berlaku, ataupun perkara itu akan berlaku, semuanya telah ditentu oleh Allah Ta'ala di azali lagi, dengan iradah dia, dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu siap dah. Sebab itulah benda-benda yang akan berlaku ni kita tak tahu. Semuanya dalam ketentuan Allah. Dalam ketentuan Allah. Jadi kita kena redha lah. Kita sebagai hamba Allah kena redha lah apa yang Allah Ta'ala tentu keadaan kita. Sama ada kita ni orang miskin ke, kena redha. Allah Ta'ala tentu kita kaya, alhamdulillah, kita redha. Semuanya kita kena redha. Allah Ta'ala tentu kita kena musibah, kena banjir, gempa bumi, kena apa ni, kena ujian, kita kena sabar, kena redha. Semua tu adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah sejak di azali lagi, yang kita panggil qada, ketentuan. Qala musannif, dan makna qadar itu, yang kata qadar yang tadi qada, qadar itu apa pula? Dan makna qadar itu, bermula makna qadar itu ialah takdir Allah Ta'ala. Qadar itu adalah takdir Allah. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia, perbuatan itu oleh Allah Ta'ala dengan qudrahnya. Contohnya, Allah Ta'ala nak tentukan, Allah tentu di azali bahawa kita mati pada hari Rabu esok, hari Selasa esok. Tiba-tiba sampai esok tu hari Selasa kita mati. Maka mati itulah dikatakan takdir, perbuatan yang telah perbuat oleh Allah Ta'ala dengan kudrah dia. Ataupun esok kita aksiden pukul 8 pagi contohnya. Jadi telah tetaplah di azali. Yang tu dipanggil qada, tetaplah kata esok kita aksiden. Kemudian tiba-tiba hari esok tu pukul 8 berlakunya aksiden tersebut. Kita aksiden. Jadi berlaku tu dipanggil qadar ataupun takdir Allah. Allah Ta'ala perbuatan Allah yang membuat berlakunya aksiden tu dengan kudrah Allah Ta'ala. Yang tu dipanggil takdir. Jadi kena percaya segala berlaku itu adalah takdir daripada Allah, ya, mengikut ketentuan Allah di azali itu. Itu dipanggil takdir ataupun qadar. Maka percaya dengan qada, yakni penentuan Allah Ta'ala di azali, dan qadar, yang inilah perbuatan Allah yang telah memperbuat akan dia tu. Dan qadar itu maknanya macam mana nak percaya tu? Maknanya mengaku putus, yakni 100% yakin di dalam hati seseorang. Mengaku apa? Dengan tentu sungguh. Mengaku dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara, bayannya apa dah? Kata segala perkara tu,
daripada perkara yang baik. Perkara yang baik yang berlaku pada kita, dan jahat ataupun perkara yang jahat. Semuanya perkara tadi tu, baik ataupun jahat tu, dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan ketentuan kehendak Allah Ta'ala di azali. Dan dengan menjadi ia Allah dia akan perbuatan tadi ni. Yang tu dipanggil takdir ataupun qadar. Inilah segala perkara yang berlaku tadi tu. Inilah segala perkara yang berlaku tu. Inilah yakni semua perkara yang telah tersebut lah. Start daripada rukun yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab, dan sampai habis tu lah. Inilah dikatakan 6. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia 6 perkara itu rukun iman. Itulah rukun iman. Itulah dikatakan rukun iman. Maka barang siapa, tak kira siapa-siapa lah. Maka barang siapa, tak kira siapa-siapa, pangkat apa, kerja apa, anak siapa, keturunan apa, semua tak kira lah. Maka barang siapa tidak percaya dengan maknanya, tidak mengaku putus, tidak yakin 100% sungguh segala perkara itu, start daripada percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul sampai habis lah, dia tak percaya. Dia tak mengaku siapa-siapa lah, tak kira siapa pun. Maka adalah orang tersebut kafir. Orang tu dikira kafir di sisi Allah Ta'ala. Tidak dinamakan dia, orang itu, orang yang tak percaya, tak mengaku kata 6 perkara tadi tu, tak dinamakan dia orang beriman. Orang tu tak dinamakan orang beriman. Dia tu dikatakan kafir di sisi Allah. Sebab dia tak mengaku kata perkara 6 perkara tadi tu. Dia tak mengaku di hati kata Allah Ta'ala ada. Dia tak mengaku di hati kata malaikat tu ada. Dia tak mengaku di hati kata Rasul ada. Semua tu lah dia tak mengaku di hati dia. Maka dia tu dikatakan kafir dan dinamakan tidak beriman kepada Allah. Firman Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Ta'ala firman dalam Quran, artinya, dan barang siapa kafir ia, yakni tidak percaya. Kafir itu dengan maksud tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala. Dia tak mengaku kata Allah tu ada sungguh, dan dengan segala malaikatnya dia tak mengaku juga kata malaikat tu ada. Dia tak mengaku sungguh, dan dengan segala kitabnya tak mengaku sungguh juga. Di hati dia tu tak mengaku. Dan sekalian rasulnya dia tak mengaku juga. Di hati dia kata Allah tu ada rasul dia. Dan dengan hari akhir dia tak mengaku juga, yakni hari kiamat, dia tak mengaku di hati dia. Maka sesungguhnya sesat ia. Orang yang tak mengaku tu, yang tak percaya tu, sesat ia. Sesat itu akan sebagai sesat yang jauh, yakni jadi kafir. Sesat yang jauh ni maknanya jadi kafir di sisi Allah. Yang inilah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala orang tu. Orang yang tak percaya, orang yang tak mengaku Allah tu ada sungguh, kitab dia ada sungguh, malaikat dia ada sungguh, rasul dia ada sungguh, qadar dan qadar itu, hari kiamat dia tak mengaku sungguh semua tu, maka orang itu dikatakan kafir di sisi Allah. Yang inilah jauh daripada rahmat Allah. Tu bahaya besar lah. Jadi marilah sama-sama kita jadi orang yang betul-betul beriman dengan rukun iman yang 6 tu lah. Janganlah kita jadi orang Islam di sisi manusia tapi kafir di sisi Allah, disebabkan kita tak percaya dan tak mengaku dengan rukun iman yang 6 tadi tu. Baik, pastikan iman kita ni sentiasa terpelihara, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala pilih jadi ahli syurga lah.
Sebab nak masuk syurga ni kunci dia adalah iman. Kalau tak ada iman, maka jawab dia neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak ada iman, jawab dia neraka lah selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Pastikan kita kenalah belajar ilmu, kena cari ilmu, supaya iman kita semakin hari semakin bertambah. Sebab kita ni manusia, iman kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang menurun. Jadi macam manakah cara untuk meningkatkan iman kita? Kena mengaji, kena hadir ke majlis ilmu, kena tengok kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung pula pada ta'rif ihsan, berumul ihsan, insya-Allah. Ada masa nanti kita sambung balik. Kalau tak ada apa-apa, petang esoklah. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan live ini, muzakarah kitab Al-Misbahul Munir ini, mudah-mudahan memberi manfaat untuk semualah, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekadar itu dulu, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.